Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Saya harap sedang dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab Fawaidul Fawaid. Okey, saya tengok ramai di sini yang memberikan salam. Ada Kak Saada Anwar kita daripada ruangan YouTube. Salam Ustazah dan semua yang hadir. Salam Kak Saada, mudah-mudahan sihat ya Kak Saada di situ. Kak Nisa kita bagi love kita hari ni. Okey, kita ada Kak Siti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Siti, Kak Noh. Oh, Kak Noh berikan saya hati berwarna biru. Kenapa beku ke hatinya? Biru beku tu kenapa? Tapi ni purple pula ya. Assalamualaikum Ustazah. Bukan Kak Nisa tadi bagi hati warna merah. Sekarang bagi hati colour purple pula. Tak apalah, mudah-mudahan ya semuanya boleh. Nak colour apa boleh saja. Saya tak kisah. Yang penting hatinya hidup. InsyaAllah. Kita ada Haji Aisyah di situ. Haji Aisyah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan semua teman-teman pencinta ilmu. Kak Som juga ada bersama dengan Ustazah Jamila Anwar. Kita juga ada daripada ruangan YouTube kita iaitu Kak Hasnah ya. Maknanya kita ni ada banyak tau. Ada ramai orang yang mengikuti daripada ruangan YouTube dan juga daripada ruangan Facebook lah. Jadi kita ada dua So Ustazah nak baca komen ni, dia ada dua tempat. Jadi nak kena pilih mana satu kan nak kena baca. Tapi yang penting ni semua ada ramai di sini Kak Noh, sekali lagi Kak Johara, Mas, Rasida, Az, Kak Zah. Alhamdulillah bersama lagi dengan kuliah yang dinanti-nanti. Oh ya, moga Ustazah sihat insya-Allah. Kenapa kuliah ini dinanti-nanti? Boleh bagi saya sebab? Oh, kita ada Naziha. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Naziha ni daripada jauh tau. Dia bukan Singaporean tau Naziha ni. Jauh dia. Naziha daripada mana Naziha? Kalau dengar suara bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Negeri Sembilan je Naziha. Nanti Naziha letak ruangan komen ya. Ustazah nak pastikan Naziha daripada ni. Mana tempatnya. Okey, Kak Amimah kita. Salam Ahli Hijrah pada Ustazah dan jemaah. Ya, salam Ahli Hijrah juga yang mudah-mudahan tahun baru yang kita lalui ya, sejak beberapa hari yang lalu menjadi satu kekuatan untuk kita ataupun motivasi lah bagi diri kita bagi meneruskan kehidupan. Kenapa biru beku ya. Okeylah, sudah ya, sudah. Biru favorite saya. Okey, yang penting tak beku ya. Okey. Dah 2 kali kuliah tak ada. Ya ke 2 kali? Last week ada kan Nico Frank kan? Kak Zah, saya tak faham. Mungkin di tempat lain mungkin di tempat lain. Okey, tak apa. Di tempat lain biarkan saja kita teruskan kuliah di Masjid Darul Ghufran. Alhamdulillah kita dapat bersiaran pada pagi ini untuk meneruskan perbincangan kitab kita. Baik, sebagaimana biasanya muslimah yang saya kasihi semuanya, sila letakkan di ruangan komen. Kita akan mulakan dari muka surat yang keberapa dan tajuk apa. Okey, tajuk apa kita pagi ni? Dan juga muka surat yang keberapa, mungkin letakkan di ruangan komen. Aisyah cepat Aisyah. Memang dah bersedia ke menaip tu terus dia dia tekan enter. Okey Aisyah. Muka surat 202. C, Tauhid Pangkal Syukur. Baik, Kak Nisa letak apa di situ? Bab 19 bahagian C, muka surat 202 Tauhid Pangkal Syukur. Okey. Shima juga berikan jawapan yang sama. Kita ada jawapan daripada Kak Mas. Okey, Kak Mas. Oh, Kak Mas hari ni tak chat-chat Ustazah. Ke ada? Saya tak perasan tadi. Muka surat yang sama. Okey, point C.
Kak Som juga memberikan jawapan yang sama. Okay, Zahira juga, Kak Zah, Masya Allah, Tabarakallah. Betul-betul lah ya ni semua menanti hingga ingat. Betul-betul dah buka kitab ni. Okay, baik. Kita lihat muka surat kita pada pagi ini. Kejap ya, Saza belum bersedia dengan slide ni. Okay. Kita buka. Betul ke tidak? Mudah-mudahan betul. Okey. Tauhid pangkal syukur. Kita berada di halaman yang ke-202 dan kita masih lagi ya, muslimah semuanya, kita berada di bab kita yang ke-19 ya di sini. Bab yang ke-19 di antara metod penjelasan Al-Quran. Dan kita dah bincangkan poin kita yang A, antara petunjuk dan kesesatan. Kemudian kita juga ada bincangkan poin kita yang B, antara taqwa dan hidayah. Dan pada pagi ini alhamdulillah ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk kita masuk ke poin yang C, bertajuk tauhid pangkal syukur. Pangkal ni maksudnya asas ya, asas kepada kesyukuran. Jadi orang yang dia ni nak ada rasa kesyukuran, dia perlu ada tauhid dalam hidup dia. Tauhid saya rasa ramai antara kita di sini sudah mengerti maksud tauhid, dan Saza pun pernah bincangkan pada sesi-sesi yang lepas tentang maksud tauhid ini, atau dengan secara umumnya boleh kita sebutkan di situ sebagai mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut akidah kita, ibadah ya, di situ menunjukkan adanya tauhid. Bila kita hanya bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang esa dan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawa kita adalah insan yang memiliki tauhid dalam kehidupan. Dan bila seseorang dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid perlu ada dalam hati kita, barulah kesyukuran itu dia dapat dilahirkan dengan sebenar-benarnya. Dan di sini kita akan bincangkanlah tentang beberapa perkara berkaitan dengan kesyukuran, dengan sabar di situ. Kalau kita lihat ya muslimat, saya akan terus masuk kepada poin kita yang pertama ataupun perenggan kita yang pertama. Okey, sila buka kitab masing-masing. Dan kita lihat di muka surat 200 yang 202 di situ, pada poin kita yang pertama, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia menjelaskan kepada kita tentang sabar dan syukur. Disebutkan kepada kita sabar dan syukur merupakan faktor yang diperlukan seseorang hamba untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Sebab iman dibangun di atas pondasi sabar dan syukur. Okey, iman kita dibangun di atas satu asas yang kita panggil sebagai sabar dan syukur. Baik, secara keseluruhannya boleh kita lihat beginilah. Di dalam poin ini ingin menjelaskan kepada kita beberapa perkara utama. Okay. So kalau kita lihat pada slide yang telah saya letakkan ya di situ, sebentar ya, saya tukar dia punya ni. Okay, baik. Di sini kita lihat ya muslimah, di dalam perenggan kita yang pertama, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahawa bila kita ni sekarang nak faham ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari ni, yang kita buka, yang kita baca kan, tak kira lah kalau kita baca lepas subuh, mungkin ada yang baca lepas zuhur, mungkin ada yang baca lepas maghrib kan, ataupun ada yang baca Al-Quran sebelum tidur. Adalah kita lihat kepada bagaimana schedule kita, bagaimana masa yang telah kita peruntukkan untuk kita membaca Al-Quran. Namun pada waktu apa pun kita baca Al-Quran ini dan kita nak faham apa yang terdapat pada Al-Quran, dia mesti ada ada dua perkara ini disebut sebagai sabar dan syukur. Sebab tu dia kata sabar dan syukur merupakan faktor yang diperlukan. Maknanya sesuatu yang diperlukan seseorang hamba untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Perlu ada sabar, perlu ada syukur, baru kita boleh ambil manfaat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kerana dijelaskan kepada kita kenapa perlu ada sabar dan syukur, baru kita boleh faham apa yang terdapat dalam ayat
Al-Quran itu kan. Jadi di sini disebutkan kepada kita sebab iman dibangun di atas pondasi sabar dan syukur. Okey, iman dibangun atas sabar dan syukur. Kemudian dikatakan demikian kerana pangkal dari syukur adalah tauhid. Ya, asas kita ni nak jadi orang yang bersyukur, kita perlu ada tauhid tadi. Dan kita nak jadi orang yang sabar, syaratnya mesti tidak menuruti hawa nafsu kita. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ada tauhid. Betul? Okey, kita sebagai seorang muslimah dan kita mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memiliki tauhid dalam hati kita. Iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini akidah kita, kepercayaan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Lalu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang memiliki kesabaran, kita panggil mereka sebagai insan yang tidak menuruti hawa nafsu. Kenapa kita panggil mereka insan yang tidak menuruti hawa nafsu? Boleh letak di ruangan komen? Dalam kitab kita menyatakan bahawa pangkal sabar, maknanya asas kita nak jadi orang yang sabar, dia mesti tidak menuruti hawa nafsu. Kenapa sedemikian? Boleh berikan salah contoh di situ? Kita kata dia sabar, maknanya dia adalah orang yang tidak mengikuti hawa nafsu. Okey, macam mana tu keadaan yang boleh jadi kita kata dia sabar kerana dia tidak mengikuti hawa nafsunya? Sebab saya nak bagi faham poin ini. Baru kita boleh masuk kepada poin yang berikutnya. Ada jawapan daripada jemaah? Silakan, saya tunggu. Okey, asas kepada kesabaran. Nak jadi orang yang sabar, kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Baik, bagaimana contohnya? Kak Som kata, kalau kita nak marah, kita kontrol diri. Okey. Kalau kita nak marah, kita kontrol diri kita. Kejap, Saza pun nak kontrol benda ni. Sekejap ya. Okey. Baik, kalau kita nak marah, kita kontrol diri kita. Mana tadi? Apa ni? Saza Nisa yang Kak Som sebutkan tadi? Boleh? Okey. Kalau kita nak marah, kita kontrol diri. So itu kita panggil sebagai sabar. Okey, kita boleh hold dulu. Razia sebut apa tu di situ? Orang yang tenang dan berserah aja pada Allah boleh sabar. Orang yang tenang dan berserah aja pada Allah, dia boleh sabar. Okey, baik. Kak Zah, menjauhi maksiat. Baik, lagi ada yang lain? Haji Aisyah tidak mudah merasa marah dengan perkara-perkara yang tidak disukainya. Baik. Kak Mas, dapat mencegah diri membuat sesuatu yang boleh mengaibkan, tidak boleh buat maksiat walaupun ia sangat menyeronokkan. Ratih jawab apa tu di situ? Sabar harus ada ilmu. Baik, okey, saya faham tentang tu. Sabar kita ikut hawa nafsu, dia kata sabar kita ikut hawa nafsu selalu membuat keputusan yang tidak munasabah. Macam mana? Kita ikut hawa nafsu selalu membuat keputusan yang tidak munasabah. Okey, tak apa, nanti saya hadam betul-betul. Sabar sebahagian daripada iman. Ada jawab begitu. Sabar sebahagian daripada iman. Okey, ada jawapan yang saya boleh terima di sini. Bila kita kata sabar ini dia sebagai sesuatu cara yang menyebabkan kita tidak mengikut hawa nafsu. Sebab tadi kita kata pangkal kepada kesabaran ialah tidak menuruti hawa nafsu. Kan? Pangkal kepada kesabaran ialah tidak menuruti hawa nafsu. Jadi kalau kita kata seseorang itu dia adalah orang yang sabar kerana dia tidak mengikut keinginan nafsunya. Tadi ada jawapan yang menarik yang diberikan oleh siapa tadi?
Kak Mas, dia kata dapat mencegah diri membuat sesuatu yang boleh mengaibkan, ya. Tidak buat maksiat walaupun ia sangat menyeronokkan. Ini antara contoh. Ada contoh-contoh yang lain juga tadi diberikan. Saya cuma ambil ini satu lah, ya. Sebagai contoh yang mana kita lihat, ya, bila seseorang dia bersabar, dia tidak ikut apa yang dia rasa benda itu adalah seronok. Contoh, mungkin ada orang melihat ataupun bagi dia lah minum arak itu adalah perkara yang menyeronokkan, perkara yang membahagiakan diri dia. Tetapi dia sabar. Maksud dia sabar ialah dia sabar dengan tidak buat perkara yang menyeronokkan dia. Kerana apa? Ia adalah perkara maksiat. Ya, orang yang beriman dia begitu. Okay, kenapa kita dalam keadaan marah? Tadi ada yang berikan kepada saya dengan contoh marah, menahan diri ketika marah dan sebagainya. Kenapa kita dalam keadaan marah, kalau boleh dalam hati ni aku rasa macam nak ambil pisau, aku nak bunuh je orang ni. Betul tak? Ini contoh saya bagi kita kan dalam hati kan, kita nak marah dengan orang tu kan. Kita rasa macam nak ambil pisau, aku nak cucuk-cucuk aja. Ataupun kalau kita ni berhadapan dengan orang yang mulut dia kan, mulut dia macam tak tahu nak cakap macam mana, kita rasa macam nak ambil cili, macam nak masukkan dalam mulut dia kan banyak-banyak sampai dia tak boleh cakap macam gitu keadaan dia. Ataupun rasa nak ambil jarum, nak jahit je bibir dia ni kan, rasa begitu. Tapi kenapa kita tak buat sedemikian? Kerana kita ada kesabaran di situ. Sabar ini dia mengekang kita supaya tidak ikut kepada apa yang kita inginkan. Kerana kita tahu perkara itu boleh memudaratkan. Kenapa tak bunuh orang tu? Memudaratkan. Dalam agama mana boleh sebab marah nak bunuh orang? Tak boleh begitu. Kan? Kenapa kau tak jahit je mulut dia? Sebab mana boleh? Takkanlah saya nak jahit mulut dia. Sebab itu perkara yang dilarang dalam agama kita. Tak boleh kita nak ambil tindakan sendiri. Betul tak? So dalam hal yang begitu, kita walaupun kita rasa macam perkara tersebut ia memberikan kepuasan pada diri, kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Kerana apa? Kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Dan orang yang mampu mengekang dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, kita letakkan ia pada kategori orang yang sabar. Sebab itu tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Pangkal ataupun asas kepada kesabaran ini ialah bila seseorang dia tidak menuruti hawa nafsunya. Dan keadaan yang sedemikian ia boleh dilaksanakan dengan mudah. Ya, ataupun seseorang dia boleh berusaha untuk dia sabar dengan tidak menuruti hawa nafsunya apabila pangkal tauhid tadi ada dalam hati dia. Keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara dalam hidup ini kita suka, betul tak? Ya, kita suka, saya tak payah sebutlah, tapi yang penting saya nak kata secara umumnya, kita suka banyak perkara. Tetapi banyak perkara tersebut kita perlu lepaskan ataupun tinggalkan kerana kita beriman kepada Allah dan dengan keimanan itu menuntut kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah larang walaupun kita suka sangat dengan perkara tersebut. Jadi orang yang beriman kepada Allah sabar dan syukur, ya, dia akan terbentuk dengan keimanan yang ada dalam hati dia. Sebab tu tadi disebutkan kepada kita sebab iman dibangun di atas pondasi sabar dan syukur. Makin banyak kita bersabar, makin banyak kita bersyukur kepada Allah, semakin kuat keimanan yang ada dalam hati kita. Kerana sabar dan syukur itu adalah bukti kita merealisasikan keimanan yang ada dalam hati kita ini muslimah. Semua orang mereka mengaku diri mereka beriman kepada Allah. Ya, sesiapa sahaja boleh mengaku diri mereka memiliki tauhid. Mengaku bahawa diri mereka ini memiliki satu kepercayaan bahawa Tuhan itu Esa. Ramai orang boleh mengaku sedemikian. Namun daripada sudut untuk kita membuktikan apa yang kita akui, ya, pengakuan yang ada dalam hati kita, ia tak semudah kita mengaku Tuhan itu Esa. Banyak ujian, banyak cabaran dan antara perkara yang boleh membuktikan keimanan yang ada dalam hati kita ini muslimah apabila kita berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang sabar dan syukur.
ya, pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam kehidupan kita. Inilah hati orang yang beriman. Mungkin pada minggu lepas saya ada sebutkan tentang hadis Nabi SAW yang memuji kan orang yang beriman kepada Allah, tentang Nabi kata amat menakjubkan ya, berkenaan dengan orang yang beriman ini kerana apa mereka memiliki kesabaran dan kesyukuran. Mereka sabar apabila mereka ini ditimpa dengan musibah, mereka sabar, mereka bersyukur apabila mereka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan perkara-perkara yang menggembirakan diri mereka. Dan Nabi SAW menegaskan sabar dan syukur kedua-duanya adalah perkara yang amat baik bagi diri orang yang beriman kepada Allah. Lantaran orang yang bersabar dan bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membiarkan mereka, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran syurga kepada insan yang sabar dan bersyukur. Okey, sebab itu kita lihat di sini. Pada perenggan kita yang kedua, di muka surat 202 di sini. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika dia menjelaskan lebih lagi, ya, sebagai satu penerangan untuk menguatkan apa yang telah dia sebutkan pada perenggan yang kedua pertama tadi. Dia kata sesungguhnya orang musyrik dan orang yang selalu menuruti hawa nafsu tidak akan pernah boleh menjadi orang sabar dan bersyukur. Orang musyrik tu maksudnya mereka yang tidak mahu beriman kepada Allah dan selalu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka yang tidak halal, ya, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni tidak pernah boleh menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Jadi kalau kita ada masalah ya daripada sudut kesabaran dan juga sudut kesyukuran itu tadi, kita perlu periksa kembali tentang bagaimana hawa nafsu kita ni. Adakah kita mudah ikut apa yang kita inginkan? Kita mudah buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kadang-kadang kita fikir, kenapa saya tak boleh bersyukur dengan apa yang saya miliki? Okey, so lihat kembali bagaimana keadaan kita dan hawa nafsu tadilah. Ia bukan perkara yang mudah yang untuk kita detect ke apa kan. Tetapi kadang-kadang dalam hidup ini kita ada satu situasi, satu keadaan yang mana kita muhasabah kembali. Perbuatan kita, tindakan kita, kenapa saya buat begini? Kenapa saya tak boleh terima kawan saya lebih bagus daripada saya? Contoh, ni saya bagi contoh. Kadang-kadang kita ni ada kita cerita perempuan dengan perempuan je lah muslimah, sebab kita kuliah muslimah kan. Kadang-kadang kita nampak kawan kita, dia best friend kita tau. Tapi kenapa? Kadang-kadang rasa kenapa saya tak boleh gembira dengan apa yang dia ada? Kenapa dalam hati saya, jauh dalam hati saya ada rasa insecure kan, ada rasa tak happy. Tapi kita dekat depan, kita tunjukkan kita happy. Orang munafik. Kita happy je. Bagus kau. Tapi dalam hati menyampah. Macam ada orang begitu. Ini saya bagi contoh real punya kan. Ada orang je begitu. Ya, na'udzubillahi min dzalik lah ya. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sifat yang sedemikian. Tetapi kita tidak nafikan ada orang yang sedemikian. Dia depan je kan, puji kawan dia, padahal kawan baik yang duduk bersama dan sebagainya, selalu sembang-sembang sama. Tapi bila dia dengar kawan dia itu ada nikmat yang Allah berikan, hanya luaran sahaja yang menunjukkan bahawa dia tu suka, tetapi dalamannya tidak. Dia tak boleh terima. So kita mungkin ada orang, kalau orang yang begini, dia perlu kembali, maknanya dia perlu periksa kembali, kenapa saya tak happy dengan kawan saya? Kenapa saya tak boleh bersyukur dengan apa yang saya ada? Kenapa saya tak boleh bersabar dengan apa yang saya tidak ada? Jadi perkara ini, kalau kita ikutkan sangat kepada apa yang ada dalam hati kita, itulah nanti yang akan timbulnya permusuhan, dengki,
kan, hipokrit, ni semualah. Ini ayat-ayat yang biasa kita gunakan. Hipokrit lah suara-suara dia tu kan. Saya tak suka kawan saya, depan je baik. Oh, dia tu belakang batu api tau, macam tu. Ada situasi-situasi yang pernah yang beritahu kepada saya tentang macam mana saya dengan kawan saya ni, kan dia kat depan je baik dengan saya, tapi belakang tu orang cerita itu, orang cerita ni, macam-macam. Saya tak nak cerita tentang orang yang Haji Aisyah, jangan jadi gunting dalam lipatan. Oh, dia marah betul kat situ. Jangan jadi gunting dalam lipatan. Betul tu Haji Aisyah. Jangan jadi gunting dalam lipatan. Tapi kenapa ada orang yang jadi gunting dalam lipatan? Ini kerana kesyukuran dan kesabarannya. Saya tak nak kata tak ada lah. Tapi mungkin di situ dia kurang berusaha untuk meletakkan kesyukuran dan kesabaran dalam hati dia terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia ataupun berikan kepada orang lain. Jadi ni kita panggil satu perkara yang perlu kita sama-sama muhasabahkan. Supaya kenapa kita perlu muhasabahkan perkara ini, Muslimah? Supaya hati kita yang sudah dimiliki ataupun hati yang sudah dimiliki itu macam lain maksudnya ya. Hati kita yang sudah diletakkan dengan keimanan itu tadi kan. Dia memiliki, ini baru betul ayat dia, memiliki kesyukuran dan kesabaran kepada Allah kesabaran kepada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi hati yang sudah ada keimanan itu, bila kita letakkan kesabaran, kesyukuran, ia akan menjadi hati yang cantik, hati yang sihat. Namun kalau kita hanya semata-mata memiliki keimanan tetapi tidak ada kesabaran, bukan tidak ada lah, mungkin kurang daripada sudut kesabaran, kurang daripada sudut kesyukuran, masih lagi tak boleh terima, masih lagi tak boleh sabar, masih lagi tak boleh lihat benda-benda yang kita kan ada banyaklah benda, kenapa dia dapat, kenapa saya tak dapat, macam itu kan. Kenapa dia gitu, kenapa dia gini, kenapa saya tak ada semua, kenapa asyik dia, kenapa asyik dia. Ini perkara-perkara kita panggil sebagai penyakit hati yang kita perlu usaha untuk buang, atau dengan kata lain kita ubati penyakit tersebut. Penyakit hati yang begini, ia boleh diubati bila kita berusaha untuk meletakkan rasa syukur, rasa sabar dalam hati. Dia begitu. Sebab itu, orang yang tidak ada rasa syukur dan rasa sabar, dia susah untuk mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah. Walaupun kita kata dia baca Quran tau setiap hari, tapi kenapa ustazah dia macam suka dengki lah, mulut dia jahat apa. Kita mungkin kita question kan, kita ada persoalan-persoalan begitu. Orang ni dia baca Quran tapi dia ikut kuliah. Kita pun keluarkanlah persoalan. Dia ikut kuliah, dia baca Quran tapi kenapa dia punya hati, dia punya mulut lepas tu dengki dengan saya. Padahal dia macam baik tau ustazah. Ada orang yang memberikan kemusykilan-kemusykilan yang sedemikian. Jadi kita lihat begini, walaupun seseorang dia mampu membaca Al-Quran, dia dekat dengan majlis ilmu, tetapi itu belum lagi menjadi kriteria ataupun keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan hati dia menjadi hati yang baik. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Sebab tu penting juga kita belajar penawar hati ni, Muslimah. Kerana kita tak boleh lari daripada perasaan-perasaan sakit hati, perasaan-perasaan benci, ni semua kan dia benda yang in and out, keluar masuk benda macam ni kan. Namun orang yang beriman kepada Allah itu tadi, saya nak berbalik kepada tauhid tadi ya Muslimah. Orang yang beriman kepada Allah, yang sentiasa berusaha untuk dia menjaga keimanannya, tauhidnya, lalu dia hiasi dengan kesabaran, dengan kesyukuran. Orang yang begini, walaupun kita kata kadang-kadang kita ni adalah perasaan yang macam biasa, ini manusia biasa. Kenapa gitu, kenapa gini? Namun dia berjaya untuk tepis, untuk keluarkan perasaan itu daripada hati dia. Dia masuk track dia semula. Kalau kita dah terkeluar balik, insya-Allah
Kalau kita insan yang berusaha untuk menjaga keimanan kita, ibadah kita, itu tauhid tadi kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk pada track kita semula. Iaitu berada pada jalan yang lurus, sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu Kak Mas kata? Kadang kita yang rasa macam kita yang sensitif terasa dengan apa orang tu cakap sebab kita kenang dia sahabat yang dah lama berkawan. Betul juga. Kadang-kadang orang tu tak ada apa-apa. Kita je rasa macam sensitif kan. Terasa sensitif dengan apa orang tu cakap padahal tak ada apa-apa pun. Sebab kita kenang dia sahabat lama yang dah lama berkawan. Tak apalah Kak Mas. Orang yang begitu, ya, kita biarkan sahaja. Yang penting sebab kita kenang tadi, tak apalah dah kawan lama. Mungkin dia pun cakap pun cakap lepas. Namun begini ya, okey, saya menarik. Maaf kalau saya terkeluar jauh daripada perbincangan kita pada pagi ini. Tapi saya, perkara yang Kak Mas sebutkan ini dia menarik. Sebab begini, selalu ya, kita dihadapkan ataupun kita dipamerkan dengan satu keadaan. Makin kita baik, makin kita rapat dengan seseorang, ya, kita boleh cakap apa sahaja yang kita inginkan. Agama kita tidak mengajarkan sedemikian, Muslimah. Makin kita memiliki hubungan yang akrab, makin kita memiliki satu relationship, maksud kita dengan sahabat kita, ya, contohnya, memiliki satu keadaan yang baik, sahabat yang baik, makin baik kita dengan dia, makin baik akhlak kita dengan orang yang kita baik itu. Ya, tak semestinya kita kalau tak apa, dia okey je. Kadang-kadang kita macam tu kan. Tak apa, tak adalah dia tak terasa punya kita okey dengan dia. Aku dah kawan dengan dia daripada kecil lah, daripada dulu dia tak pakai baju aku dah kawan dengan dia. Okey, kita cakap gitu kan. Itu kadang-kadang perasaan-perasaan yang begini menyebabkan kita tak jaga tutur kata kita. Kita tak jaga adab kita, akhlak kita. Semakin baik, ya, semakin baik kita dengan seseorang, semakinlah sepatutnya kita jaga bicara kita, tutur kata kita, adab kita dengan dia. Tak kira lah kita kawan dah 20 tahun ke, 50 tahun ke, kita kawan dengan dia sejak kita primary school ke apa, sampai sekarang kita ni kawan dengan dia, semakin perlu dijaga adab dan akhlak kita. Ini yang menyebabkan hubungan tersebut menjadi lebih baik. Kan, jauh daripada perasaan-perasaan sakit hati dan sebagainya. So, jangan kita ada satu mindset ya Muslimah dalam pemikiran kita, tak apa tu members kita boleh cakap, kita boleh maki dia ke apa, kita boleh cakap yang bukan-bukan tentang diri dia, kita boleh kutuk dia in and out, kita katakan tak apa dia okey dengan aku. Namun jauh di sudut hati teman kita, kita tak pernah tahu apa yang dia rasa. Sebab tadi macam Kak Mas kata, mungkin sebab kita dah kawan lama, kita pun biarkan je lah sebab kenang dah lama kan, walaupun memang terasa. Itulah yang tadi saya kata. Bagi kita, mungkin kita kata tak ada apa-apa, tapi teman kita dia tak menzahirkan apa yang dia rasa sebab dia kenangkan persahabatan yang telah lama. Sebab itu kita diajar dalam agama kita, Nabi SAW kita lihat ya, Nabi dengan para sahabat baik, dengan Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, baik, sangat baik. Nabi sayang, bukan 4 ini saja tapi ramai sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bagaimana adab Nabi SAW kepada mereka? Adakah Nabi cakap lepas dengan mereka? Tak. Semakin Nabi menjaga adab, semakin Nabi SAW tunjukkan kepada mereka tentang tutur bicara yang baik, memberikan contoh yang baik kepada mereka. Kita tak tahu sebab dia Nabi SAW, sebab tu dia kena buat gitu. Tak, bukan begitu Muslimah. Tapi Nabi SAW sebagai role model kita. Bagaimana Nabi bertutur, bagaimana Nabi SAW bergaul, itulah ya kita ambil sebagai contoh untuk kita bertutur dan bergaul dengan orang yang ada di sekitar kita. Apa yang Nabi SAW ajarkan contoh? Nabi kata apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang Muslim, bila ada orang tanya kepada Nabi, bagaimana Muslim yang baik itu? Nabi kata apa? Muslim yang baik ialah apabila orang lain ataupun Muslim yang lain terselamat daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Ini adab yang perlu kita jaga supaya teman-teman yang ada di sekitar kita, semakin kita baik dengan mereka,
ya, semakin baik adab kita kepada mereka. Okey, baik. Seterusnya lah, dah jauh ya Ustazah pergi tadi ya sebab baca komen lah. Sebab tu tak boleh baca komen. Nanti kan dia pergi ulas pula apa yang ada di situ. Baik, seterusnya kita lihat di sini ya, pada poin kita yang berikutnya di kitab kita di sini dijelaskan ya tentang punca kefasikan, kesombongan dan kebohongan. Sebentar ya, saya buka slide. Okey. Di perenggan kita yang ketiga Muslimah, kita balik pada kitab. Okey, come. Balik. Masuk balik kitab. Okey. Tadi tu iklan sekejap je. Balik, lama iklan Zaza. Balik sekejap, kita masuk pada kitab kita. Baik, ada perenggan yang ketiga di dalam kitab di situ, dijelaskan kepada kita perlu kita mengingat kembali bahawa kefasikan, kesombongan dan kebohongan akan membawa seseorang kepada kesesatan. Sebab tadi kita bincang tentang tauhid. Ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, bukan hanya pada akidah tetapi pada ibadah. Kedua-dua itu perlu kita terapkan, ya, tauhid. Baik. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia sebutkan kepada kita apakah punca seseorang, dia bukan hanya tentang sabar dan syukur itu, tetapi apakah punca seseorang dia boleh berada pada satu jalan yang menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berikan kepada kita dengan 3 sebab di sini, iaitu punca pertama fasik. Fasik inilah seorang yang beriman kepada Allah tetapi dia melakukan kemaksiatan. Kemudian dia juga sebutkan di sini sombong. Ya, orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, kebohongan. Mereka yang berdusta, mereka yang berbohong. Jadi 3 sebab ini boleh menyebabkan kita, walaupun kita sudah beriman kepada Allah, yang bila kita ada 3 perkara ini, kita jadi seorang mukmin yang fasik, kita jadi seorang muslimah yang buat dosa, muslimah yang sombong, muslimah yang banyak berbohong. Ketiga-tiga perkara ini dia boleh buat kita terkeluar daripada jalan yang lurus. Kita akan pergi kepada jalan yang menyimpang. Jadi kalau kita ada 3 perkara ini, bagaimana kita nak bentuk kesabaran dan kesyukuran dalam hati kita? Sebab tu di sini dia berikan kepada kita dengan 3. Sebenarnya ada banyak ya muslimah. Namun yang saya lihat di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan 3 keadaan itu. Okey, 3 keadaan ini fasik, sombong, bohong. Sebagai keadaan-keadaan sebagai sifat-sifat yang boleh memusnahkan ataupun menghalang kita daripada menjadi seorang muslimah yang sabar dan syukur setelah kita memiliki keimanan dalam hati kita. Baik, di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah diberikan kepada kita dengan pelbagai ayat Al-Quran bagi menguatkan punca-punca ataupun bagi dia menjelaskan ya punca kesesatan ini. Kenapa dia berikan fasik, sombong, bohong ini sebagai punca kesesatan? Sebab ini bukan kata dia tetapi inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Pertama sekali kita lihat pada surah Al-Baqarah dalam ayat 26 hingga 27. Dalam kitab kita di situ ya ada dinyatakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam firman-Nya ini, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat dan dengan itu banyak pula yang diberikannya petunjuk. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-26 hingga 27 ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, ada manusia ramai yang Allah Subhanahu Wa Taala biarkan dia dalam keadaan yang sesat. Ramai juga yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dia dalam keadaan yang diberikan padanya dengan hidayah. Kita dah bincang banyak kali tentang hidayah. Antaranya perbincangannya ialah pada minggu lepas, okey? Minggu lepas. Betul. Minggu lepas kita dah bincangkan tentang takwa dan hidayah. Jadi, dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita, ada 2 keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya. Ada keadaan yang mana Allah biarkan orang itu dalam keadaan yang sesat. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia dengan
hidayah. Baik. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Nampak ya ayat tersebut? Mungkin siapa yang ada kitab atau siapa yang tidak ada kitab boleh buka surah Al-Baqarah ayat 26 hingga 27 untuk semak bersama-sama dengan saya ayat tersebut. Sila bulatkan ya perkataan al-fasiqin pada surah Al-Baqarah ayat 26 hingga 27. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Allah berikan kepada ramai yang Allah biarkan mereka ni dengan kesesatan. Ada juga yang Allah berikan kepada mereka dengan hidayah. Tetapi tidak ada yang Allah sesatkan. Yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Maknanya Allah ingatkan kepada kita, tadi ada dua. Satu, Allah biarkan dia sesat. Kedua, Allah berikan kepada dia dengan hidayah. Yang pertama ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala biarkan dia dalam keadaan yang menyimpang tersebut? Kerana dia adalah orang yang fasik. Illal fasikin. Melainkan orang-orang yang fasik. Iaitu orang yang melanggar perjanjian Allah. Jadi Allah jelaskan siapa orang yang fasik dalam konteks ayat ini. Ada 3 keadaan yang boleh menjadikan kita orang yang fasik. Pertama, letakkan ya, pertama di situ Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini yang pertama. Siapa orang yang fasik? Allah Subhanahu Wa Taala berikan contohnya di sini kepada kita, iaitu orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Orang yang melanggar perjanjian Allah ya, di sini kalau kita merujuk kepada pentafsiran yang diberikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya, beliau mentafsirkan ayat ini, beliau kata apa? Perjanjian di sini ialah maksudnya iaitu perintah Allah kepada seluruh makhluknya untuk sentiasa mentaatinya dan menjauhi segala larangannya. Di dalam kitab-kitabnya dan melalui lisan rasul-rasulnya, dan mereka melanggarnya dengan tidak mengamalkannya. Itu orang yang melakukan kemaksiatan, yang tidak melaksanakan perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu dah kepada kita, ini perkara yang wajib. Okey, buat. Nabi SAW dah jelaskan kepada kita, ini hal-hal yang sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah tinggalkan, jangan buat. Jadi perintah dan larangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW disebut sebagai perjanjian kita yang seharusnya sebagai seorang muslimah kita pegang ia baik-baik. Namun orang yang fasik, mereka melanggar perjanjian tersebut. Bagaimana mereka melanggar perjanjian itu? Apabila mereka tidak mentaati perintah Allah dan meninggalkan semua yang Allah dan mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Ini kita panggil sebagai orang yang fasik. Atau dengan kata lain yang paling mudah ayatnya ya, orang yang fasik di sini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita ialah mereka yang melakukan dosa dan maksiat. Apabila seseorang itu dia melanggar perjanjian tersebut, iaitu perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, larangan-larangan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis baginda. Okay, perintah dan larangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan juga kepada kita, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Tadi yang pertama, orang yang meninggalkan perintah Allah dan melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Apa maksudnya? Baik, Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia menjelaskan untuk ayat ataupun untuk ciri yang kedua orang yang fasik ini. Dia kata apa? Maksud di sini adalah menyambung tali silaturahim dan kekerabatan seperti yang ditafsirkan oleh Qatadah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar menyambung silaturahim. Tetapi orang yang fasik, apa mereka lakukan? Mereka memutuskan silaturahim tersebut.
Okey, saya harap faham ya tentang ciri yang kedua itu. Kita dan adik-beradik, pakcik, makcik, ahli keluarga, wajib kita menyambungkan silaturahim. Tidak boleh untuk kita memutuskan silaturahim antara kita dan mereka. Jadi orang yang fasik di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa yaqta'una, mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya disambungkan. Seterusnya yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita orang yang fasik, apa yang mereka lakukan, wa yufsiduna fil ardh, iaitu mereka melakukan kerosakan di muka bumi ini. Buat perkara-perkara yang merosakkan masyarakat, merosakkan bumi, merosakkan apalah harta benda dan sebagainya. Hal-hal yang memberikan kemudaratan kepada bumi dan penghuninya. Jenayah contohnya kan, ini merompak, ni semua perkara-perkara yang merosakkan bumi. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita ketiga-tiga insan ini Allah kategorikan mereka sebagai ulaika humul khasirun. Mereka semua itu adalah orang-orang yang rugi. Kenapa mereka rugi? Kerana mereka memilih untuk berada pada jalan yang menyimpang. Orang yang sabar, orang yang syukur, mereka bukan orang yang fasik. Orang yang sabar dan syukur, mereka akan berusaha untuk menyambungkan silaturahim. Mereka akan berusaha untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mereka juga akan berusaha untuk menjaga setiap nikmat yang Allah berikan, yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Jadi orang yang sabar dan syukur ini, mereka tidak melakukan ketiga-tiga perbuatan yang Allah sebutkan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri. Dan kita ada surah Ibrahim ayat yang ke-27 di sini, Muslimah. Dalam ayat ini, ya, kalau kita lihat dalam kitab kita juga ada, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin. Allah ingatkan di situ, wa yaf'alullahu ma yasha. Dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-27, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Iaitu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini maksudnya ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Allah berikan keteguhan iman, ya, kepada mereka yang betul-betul tadi nak merealisasikan keimanan mereka. Okey? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan ataupun meletakkan mereka pada jalan yang menyimpang. Kerana apa? Mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ini kebiasaannya kita kenal mereka sebagai orang yang sombong. Kenapa? Orang yang zalim ni, dia tak ada yang merendah diri ya Muslimah. Okay. Tapi dia merendah diri, dia zalim. Oh, itu tak kena. Dia punya sifat tak kena. Sombong, zalim, dia kawan. Sifat yang selari. Kita tak ada orang yang merendah diri tapi dia zalim. Tak ada macam tu. Okay. Orang yang sombong, dia akan zalim. Orang yang zalim, dia itu sombong. Kerana untuk merealisasikan kezaliman dia perlu ada kesombongan. Kenapa orang sanggup berlaku zalim terhadap orang lain? Kerana dia sombong dengan apa yang dia miliki. Dan dia tak boleh untuk lihat orang lain lebih daripada diri dia. Dia bangga, dia suka, dia tak suka apa yang orang lain lebih daripada dia. Ini kita panggil sebagai orang yang sombong. Dia merendahkan orang lain. Dia meremehkan orang yang ada di sekitar dia.
Sebab itu dia sanggup melakukan kezaliman. Orang yang tidak memiliki rasa sombong, dia tak boleh nak buat benda-benda yang menzalimi orang lain, Muslimah. Kan kalau kita ni ada rasa simpati, empathy dalam hati kita ni, kita tengok kesian orang ni tak baik buat gitu. Kita tak akan buat perkara-perkara yang menjatuhkan air muka dia, tak. Sebab kita dapat rasa kalau saya dekat tempat dia tak mungkin saya boleh terima apa yang saya lakukan. Kan kalau kita nak jatuhkan air muka dia di halayak ramai, contohnya, ini kezaliman yang ramai orang terlepas pandang. Jadi orang yang zalim, dia bermula, puncanya ialah dia sombong. Sebab tu dia boleh buat kezaliman pada orang lain. Dan Nabi ingatkan kepada kita, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong, apabila orang itu dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bila kita menjadi orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ia boleh bawa kepada satu lagi masalah ataupun penyakit dalam hati kita, iaitu kezaliman yang kita akan realisasikan dengan tindakan dan ucapan. Sebab itu di sini Allah ingatkan kepada kita, wa yudillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim kerana kesombongan yang ada pada hati dia. Seterusnya, kita lihat di sini. Kita ada satu sifat lagi, iaitu bohong. Bohong. Dalam surah An-Nisa, pada ayat yang ke-88, iaitu pada muka surat kita yang 203 di sini. Dalam surah An-Nisa, pada ayat yang ke-88, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan orang yang berbohong ini sebagai orang yang munafik. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekufuran disebabkan usaha mereka sendiri. Jadi orang yang munafik adalah orang yang berbohong. Kan? Orang yang munafik adalah orang yang berbohong kerana mereka mempamerkan apa yang tidak sebagaimana yang terdapat pada hati mereka. Hati mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi luaran mereka tunjukkan bahawa mereka beriman. Itu kita panggil sebagai berbohong. Betul tak? Okey. Dan Nabi SAW juga ada menyebutkan tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang itu memiliki sifat orang munafik. Iaitu apabila dia bercakap, dia berbohong. Sebab itu di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika dia mendatangkan dalil untuk sifat bohong itu, dia datangkan dalil tentang orang yang munafik kerana ia berkaitan dengan tauhid kita. Keimanan yang ada dalam hati kita. Jadi apa yang kita imani tentang Allah, tentang setiap sesuatu yang terdapat dalam agama kita, ia juga perlu direalisasikan pada luaran. Namun kalau hanya sekadar pada hati tapi luaran itu tidak, boleh jadi seseorang itu adalah orang yang berbohong pada apa yang dia imani. Jadi 3 sifat ini merupakan punca yang boleh membawa kita kepada jalan yang menyimpang. Jadi kita perlu hati-hati muslimah supaya kita tidak termasuk pada 3 keadaan yang disebutkan itu. Baik, kita lihat di sini. Ada dua ayat lagi dalam kitab itu, tak apa, kita biarkan. Nanti boleh baca sendiri sebab saya dah jelaskan 3 ayat yang utama di situ. Jadi yang 2 lagi bakinya nanti boleh dibaca sendiri, surah Al-Baqarah ayat 88 dan 110 lah. Namun pada tak. Surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-88, yang ke-110 tu saya ada sebutkan juga ya. Kejap. Saya lupa pula. Ada. Minta maaf. Baik. Pada ayat yang ke-88 dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keadaan orang yang hatinya tertutup. Bagaimana orang ini boleh memiliki hati yang tertutup? Ini kerana mereka ni adalah insan yang berada pada ketiga-tiga keadaan itu tadi muslimah. Orang yang fasik, orang yang sombong, orang yang bohong. Okay, 3 keadaan itu akan menyebabkan mereka memiliki hati yang tertutup. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qalu qulubuna ghulf. Dan mereka berkata hati kami tertutup.
Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka kerana keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Maksudnya begini, kenapa mereka kata hati mereka tertutup? Kerana mereka lupa. Mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan dosa. Bila Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka tentang perintah dan larangan, mereka ingkari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada nabi yang datang bawa kepada mereka dengan peringatan, bawa kepada mereka dengan ilmu, ya, supaya mereka ni melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai seorang hamba, dan mereka tinggalkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan keimanan mereka dunia dan akhirat. Orang ini, apa yang dia lakukan? Mereka ingkari semua perkara tersebut. Antaranya mungkin dia orang yang fasik, sombong ataupun berbohong itu tadi. Ini yang menjadi penyebab hatinya tertutup. Bila datang lagi peringatan, datang lagi hidayah, datang lagi perkara-perkara yang mengingatkan dia tentang Allah, tentang akhirat, dia susah untuk menerima. Kerana keingkaran dia terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan dalam Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dalam hadis baginda. Okey, baik. Seterusnya di situ kalau kita lihat dalam perenggan kita yang berikutnya, kita ada surah As-Saff dan juga surah Al-Mutaffifin, ya, pada muka surat 204. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita, dalam keadaan kita tak nak memiliki hati yang tertutup itu tadi. Sekarang ni alhamdulillah muslimah, kita dah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, ya, ataupun tetapkan dalam agama ini. Itu perkara yang masya-Allah bagi saya nikmat yang tidak terkira lah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Keimanan, nikmat iman dan nikmat Islam. Cuma sekarang masalahnya ialah bagaimana kita nak mendinding diri kita ataupun hati kita ini supaya kita tidak menjadi seorang muslimah yang hatinya tertutup itu tadi. So kita lihat di sini, kita nak memiliki hati yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak memiliki hati yang sentiasa dapat melihat kebenaran dan kebaikan yang ada, ya, di sekitar kita ini. Jadi di sini ada dua perkara yang disebutkan kepada kita, iaitu pertama, penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Lihat pada muka surat 204 di perenggan yang atas sekali. Saya nak baca perenggan itu. Di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebutkan kepada kita, maka dari itu Allah memerintahkan manusia agar memenuhi seruan Allah dan Rasulnya pada waktu Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menempuh jalan kebahagiaan. Allah juga memperingatkan hamba-hambanya agar tidak melanggar atau menunda seruan tersebut sehingga menyebabkan terhalangnya petunjuk untuk masuk ke dalam hati mereka. Jadi ada dua perkara yang perlu kita pastikan pada diri kita ini, supaya kita mendapat petunjuk hati kita ni tidak tertutup sebagaimana tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 88. Pertama, kita perlu penuhi seruan Allah dan Rasulnya, atau dengan kata lain, banyak kali dah saya ingatkan, taat kepada perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, sebagaimana pada perenggan kita yang kedua di sini, tidak melanggar dan menunda seruan. Maksud seruan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Begitu juga tidak kira apa yang terdapat dalam Al-Quran, begitu juga apa yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menunjukkan kepada kita dengan perintah dan larangan. Kita panggil ini sebagai seruan, seruan Allah dan Rasulnya, supaya kita berada pada jalan yang lurus. Kita tidak memilih untuk berada pada jalan yang menyimpang.
Kalau kita memilih untuk berada pada jalan yang lurus itu tadi dengan tidak menjadi seorang muslimah yang fasik, sombong dan juga muslimah yang berbohong okay, ketiga-tiga itu tadi kan, bermakna di sini kita berusaha untuk penuhi seruan Allah dan Rasulnya, kita tidak melanggar dan menunda seruan tersebut. Dalam keadaan yang begini, seorang muslimah yang berusaha ke arah kedua-dua perkara ini, insya-Allah petunjuk itu sentiasa ada pada diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan cahaya pada hati dia dan Allah Subhanahu Wa Taala akan suluhkan berikan petunjuk pada hati dia agar dia sentiasa berada pada jalan yang benar. Dan di sini kita ada surah As-Saff pada ayat yang kelima dan juga surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-14. Untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk kepada orang yang betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah dan orang yang benar-benar dia berusaha untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Sebab apa kalau kita rujuk pada surah As-Saff di situ Allah kata apa? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran. Sebab tu kita perlu sentiasa berada pada dalam keadaan yang benar. Kerana orang yang berpaling pada jalan kebenaran di sini Allah kata Allah palingkan hati mereka. Kalau kita memilih untuk berada pada jalan yang menyimpang, Allah Subhanahu Wa Taala akan palingkan hati kita. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Allah tak berikan petunjuk. Jadi hati kita tidak sukar untuk mendapatkan petunjuk itu. Kalau kita memilih untuk menjadi orang yang fasik. Kalau kita lebih suka untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, kita tak nak tinggalkan langsung apa yang telah kita lakukan walaupun kita tahu perkara itu dosa dan maksiat. Di sini Allah kata Allah akan palingkan hati mereka. Itu yang menyebabkan mereka tidak, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik itu. Baik, seterusnya kita ada surah Al-Mutaffifin. Pada ayat yang ke-14 Dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-14 di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Itu perkara-perkara dosa yang mereka lakukan telah menutupi hati mereka. Jadi kita berusaha tadi untuk tidak berada pada tiga keadaan yang tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah telah senaraikan. Sekali lagi, apakah ia? Iaitu pertama, fasik. Kedua, sombong. Ketiga, bohong. Dan di sini saya nak letakkan perbahasan ini terus masuk kepada muka surat kita yang ke-205. Terus kita masuk kepada kesimpulannya tentang perbincangan ini. Dari tadi kita bincangkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan taat kepada setiap perintah Allah dan dia akan tinggalkan setiap larangan Allah. Okey, ini dua kita panggil sebagai satu kaedah umum yang kita pegang. Satu kaedah umum yang kita pegang. Walaupun saya tahu masih lagi boleh diperincikan, tapi kita pegang kepada dua kaedah umum ini terlebih dahulu. Satu, laksanakan perintah Allah. Kedua, tinggalkan segala larangan Allah. Supaya hati kita tidak menjadi hati yang ditutupi daripada menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dia tidak peduli tentang dosa dan maksiat, dia terus-terusan ingin melakukan kemaksiatan walaupun dia tahu perkara itu maksiat. Walaupun dia sudah diberitahu, sebab kadang-kadang orang yang buat maksiat ni, kita dah beritahu kepada dia. Okey, ini perkara dosa, ini yang maksiat. Dan kadang-kadang, kau tak perlu cakap dengan akulah, aku tahulah. Macam kau seorang dia faham agama, aku pun tahulah. Ada orang begitu, dia mengaku diri mereka tahu. Tetapi, kesan, ini kita lihat kesan kenapa kadang-kadang orang yang dia walaupun dia tahu tapi dia tak boleh nak buat apa yang dia tahu tentang perkara yang baik, perkara yang boleh meningkatkan keimanan, perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat.
Kerana orang yang dia melakukan hal yang Allah larang. Contoh yang 3 tadi. Fasik, sombong, bohong. Okey? Ada kesan, dia ada side effect. Kita panggil side effect yang berlaku pada hati dia. Di sini Imam Ibn Al-Qayyim sebutkan kepada kita akibatnya. Boleh rujuk pada muka surat 205. Akibatnya orang-orang yang telah memperdayai diri mereka sendiri tidak sedar tersebut pun enggan menggapai kesempurnaan diri sendiri. Dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan melakukan amal soleh. Mereka yang mana hatinya tertutup ini ya muslimah, kebiasaannya saya kata, mereka adalah orang yang tidak mahu untuk mempelajari ilmu agama dan juga tidak mahu beramal soleh. Kenapa dia tak nak buat begitu? Kenapa dia tak nak belajar agama? Kenapa dia jadi orang yang tak nak beramal soleh? Antara sebabnya kerana hatinya telah tertutup. Dan perkara ini, bila hati mereka ni dah tertutup kan, disebutkan kepada kita di sini, tentang ilmu yang bermanfaat ini kita boleh kategorikan ia sebagai ilmu agama. Ya, padahal ilmu dan amal adalah petunjuk dan agama yang hakiki. Kita nak buat baik, kita nak jadi seorang muslimah yang salihah, muslimah yang memiliki hati yang baik, hati yang sihat, kita perlukan ilmu agama. Dan kita perlu beramal soleh. Baru kita akan dapat menjadi orang yang baik. Kedua perkara ini tak boleh kita tinggalkan. Menjadi seorang yang berilmu, ada ilmu, sentiasa nak upgrade ilmu kita, top up ilmu kita kan. Walaupun kita dah belajar dulu-dulu masa kita kecil-kecil, katakan pergi madrasah mingguan ke apa ya muslimah. Ada ke dulu madrasah mingguan? Rasanya ada ya. Madrasah mingguan ke, kita belajar ngaji dengan makcik-makcik dekat flat ke apa kan. Kita rasa kita dah belajar agama. Kita dah belajar fardu ain. Masa kita muda-muda dulu. Tetapi kita tak boleh biarkan diri kita hanya berpada dengan ilmu yang dulu kita ada. Kita perlu sentiasa belajar tanpa henti sehingga hujung nyawa kita. Kerana ilmu, ia adalah cahaya yang boleh menjadikan kita seorang muslimah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak beramal soleh, makin banyak kita tahu tentang agama ini, ia semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak kita belajar, makin banyak perkara yang kita tahu tentang agama ini yang menjadikan kita seorang muslimah yang memiliki kefahaman yang betul tentang agama. Kita tidak mengambil agama ini daripada internet dan kita baca itu dan baca ini ya muslimah. Tetapi ilmu agama ia perlu diambil daripada orang yang benar-benar memiliki kepakaran dan orang yang betul-betul dia mengajar mengikut kepada apa yang terdapat pada sumber yang betul. Kita tak boleh tak apa, saya dah beli buku ni saya baca je lah. Nanti saya tahulah saya jadi orang yang berilmu. Tak. Cuba saya nak bagi contoh gini. Boleh ke orang tu jadi doktor? Doktor perubatan, medical. Dia buka klinik. Kalau dia baca daripada buku. Nak pergi doktor je? Atau pergi klinik ke? Nak jumpa dia? Saya tak rasa kita akan jumpa dia. Kan? Kita tengok, dia tak ada qualification lah sebagai seorang doktor gigi ke apa. Takkan aku nak pergi jumpa dia? Kita faham ya? Betul tak? Kita tak mungkin akan pergi ke klinik dia untuk dapatkan rawatan daripada dia. Kerana kita tahu dia bukan certified. Dia tak ada qualification dengan apa yang dia nak buat ataupun apa yang dia nak rawat itu. Dalam masalah ini kita faham bahawa ilmu perubatan ia memerlukan kepada kepakaran. Namun mengapa tentang agama ini kita kadang-kala kita mengambil remeh? Kita lebih suka dan kita lebih mendedahkan diri kita dengan kefahaman-kefahaman yang kadang-kala pelik-pelik sehingga kita menjadikan ia sebagai prinsip dalam kehidupan kita.
Sebab itu agama ini ia perlu dipelajari sehingga hujung nyawa kita. Kita tidak boleh berpada dengan apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan daripada internet, daripada buku yang kita baca. Tetapi ilmu agama ia perlu berguru. Ilmu agama ia memerlukan kepada kepakaran. Sebelum kita bercakap, sebelum kita beramal dengan ilmu tersebut. Sebab itu di sini, orang yang enggan belajar ilmu agama ini, Imam Ibn Qayyim kata apa? Kemungkinan besar hatinya adalah hati yang tertutup. Dia tak nampak jalan. Sehingga dia lebih ikut kepada hawa nafsu dia ketika dia berbicara tentang agama. Ketika dia menjadi orang yang mengamalkan agama. Kita tidak mahu menjadi seorang muslimah yang sedemikian. Kita perlukan ilmu dalam hidup kita, terutamanya ilmu agama, supaya benar jalan kita, benar pemikiran kita, benar amalan kita. Itu kerana apa? Amalan ini kita nak bawa ia hingga ke liang lahat muslimah. Ya, kita tak bawa kedudukan kita, kita tak bawa harta kita, kita tak bawa nama, kita tak bawa kemasyhuran, tetapi kita bawa amal ibadah kita masuk ke dalam liang lahat kita. Sebab itu kita perlukan ilmu agama yang betul untuk kita beramal, untuk kita berpegang supaya kita meninggal dunia dalam keadaan yang benar, membawa kefahaman yang benar tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagaimana kalau sekiranya kita memilih untuk menjadi orang yang fasik, orang yang sombong, orang yang berbohong itu tadi? Yang mana kesannya, side effect di sini menyebabkan hati kita tertutup. Kita tak nampak dah. Orang cakap apa pun, kita tak boleh terima. Orang dah bentangkan kebenaran pun, kita tak boleh untuk terima kebenaran tersebut. Ini perkara yang rugi, Allah kata, untuk orang yang sedemikian. Kerana ilmu agama ia bawa kita kepada perkara-perkara yang baik. Dia akan pandu kita pada jalan yang betul. Akhirnya amal kita juga akan menjadi amal yang betul. Namun orang yang mana hatinya tertutup, dalam keadaan yang mana dia enggan untuk mempelajari ilmu agama, dia enggan untuk beramal soleh, Allah akan jadikan mereka insan yang lalai dan Allah akan menjadikan mereka insan yang lemah semangatnya ketika dia nak beribadah, ketika dia nak mencari ilmu agama. Orang yang ajak kita, kenapa tak belajar? Tak payahlah, malas. Ini lemah, lalai kan? Tak payahlah. Allah jadikan orang tu begitu kerana hatinya sudah tertutup. Jom lah kita ni, tak payahlah. Tak apalah, nanti aku buat sendiri lah. Ataupun dia nak buat baik, tapi kenapa susah nak buat baik? Semangatnya tak kuat untuk buat perkara yang baik. Kerana itu mungkin kesan daripada hatinya yang tertutup. Kita tidak mahu menjadi muslimah yang sedemikian. Kita ingin hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan. Allah buka hati kita ini dengan seluas-luasnya untuk menerima kebaikan, untuk menerima ilmu agama yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita ini agar kita dapat menjadi seorang muslimah yang benar jalannya, yang benar pemikirannya dan benar juga amalannya. Sebab itu Nabi SAW ada berdoa yang mana Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar lindungi baginda daripada beberapa perkara ini. Yang mana saya lihat doa ini memiliki kaitan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, muslimah. Tentang tauhid, sabar, syukur, orang yang fasik, orang yang sombong, orang yang mana dia itu memilih untuk menjadi orang yang berbohong. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya tutup hati mereka daripada menerima kebenaran dan cahaya hidayah. Di sini Nabi SAW minta kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Ilmu ada banyak. Tetapi yang kita inginkan ialah ilmu yang memberi manfaat pada diri kita, dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Dan Nabi SAW juga minta kepada Allah agar lindungi baginda daripada doa yang tidak didengari. Dan juga di sini terakhir sekali, Nabi minta kepada Allah agar Allah lindungi baginda daripada nafsu, daripada jiwa yang tidak pernah rasa puas. Itu tidak mengikuti kepada hawa nafsunya. Doa yang amat baik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya kita memiliki hati yang benar-benar terbuka untuk menerima apa yang ada di hadapan mata kita berkenaan dengan hidayah, petunjuk, takwa, sabar, syukur. Kerana kalau hati kita tertutup, kita tak boleh jadi orang yang sabar, muslimah. Apatah lagi untuk jadi seorang muslimah yang bersyukur kepada Allah. Kalau hati kita ni adalah hati yang tertutup, amat sukar untuk kita mendekatkan diri kita dengan ilmu agama, apatah lagi untuk beramal soleh. Kerana hati yang tertutup adalah hati yang mana dia banyak mengikuti hawa nafsunya. Jiwanya lebih dekat kepada perkara-perkara yang tidak sihat. Dan kita nak lindung hati kita, nak jaga hati kita ini agar ia sentiasa pada jalan Allah. Sebab tu Nabi SAW berdoa dengan doa ini agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda dengan perlindungan-perlindungan tersebut. Pertama sekali, minta kepada Allah di sini tentang ilmu yang bermanfaat. Allah jauhkan kita daripada ilmu yang bukan-bukan. Kalaupun ada, dan kita memang tidak boleh muslimah untuk kita lari daripada perkara yang kadang-kadang kita rasa sampai saya rasa penat dah. Kita rasa penat ya. Kerana apa? Al-Quran itu sudah jelas. Dalam hadis Nabi SAW juga sudah jelas menyebutkan tentang hukum hakam yang ada perkara yang memang jelas. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Nabi SAW jelaskan dalam Al-Quran. Nabi SAW jelaskan dalam hadis Nabi SAW. Namun kita lihat dalam keadaan-keadaan yang begitu, masih lagi kita didedahkan dengan ilmu-ilmu yang boleh meragui ataupun mencemarkan kefahaman-kefahaman yang sudah jelas. Sebab itu kita minta perlindungan kepada Allah agar ilmu-ilmu yang begini, dia cuma touch and go sahajalah ya. Yang penting kita tahu ada orang yang begitu, ada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat ini, yang akhirnya kemudian ia menjadi sekadar info sahaja untuk diri kita, bukan perkara-perkara yang kita jadikan sebagai prinsip dan amalan dalam kehidupan kita. Dan cantiknya doa ini kita lihat muslimah, Nabi SAW minta kepada Allah supaya kita tidak ikut kepada hawa nafsu kita. Yang mana tadi kan, yang saya minta kepada semua jemaah yang pada awal tadi ikuti kuliah kita ni, agar senaraikan bagaimana keadaan yang mengikuti hawa nafsu, yang tidak mengikuti hawa nafsu tu bagaimana keadaannya, sehingga kita tak boleh jadi orang yang sabar. Dan sebab tu di sini Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada memiliki hati yang tidak pernah merasa puas, jiwa yang tidak pernah merasa puas. Kerana jiwa yang tidak pernah merasa puas ini ialah jiwa yang sentiasa mengikut kepada hawa nafsu mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada semua perkara ini dan akhirnya menjadikan kita seorang muslimah yang hatinya sentiasa terbuka untuk menerima kebenaran. Yang menjadi pangkalnya ataupun asasnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah jiwa itu akan memiliki jiwa yang sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey Muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah selesai kita ya membincangkan topik kita yang C untuk pagi ini. Mudah-mudahan ya ada banyak manfaat yang boleh kita raih daripada perbincangan tersebut. Okey, nak minum air. Okey, Alhamdulillah Muslimah semuanya. Terima kasih kerana bersama dengan saya, setia bersama dengan saya pada pagi ini. Nak dekat 11.30 ya, agak lama juga kuliahnya pada pagi ini. Tadi saya agak-agak dalam pukul 11 gitu saya nak berhenti ya, tapi tepat 11.30 terus masuk. Mungkin tadi sampai lambat agak lewat juga kita mula kuliah. Okey, terima kasih kepada semua. Di sini ada ucapan-ucapan terima kasih daripada jemaah kita, daripada Hashimah. Hashimah sebutkan apa? Oh, Hashimah dia simpulkan ya perbincangan itu, keimanan kepada Allah, taat pada semua perintah dan meninggalkan segala larangan Allah. Alhamdulillah, ya betul. Ini merupakan satu kita panggil intipati daripada perbincangan kita ya pada pagi ini tentang keimanan kepada Allah dan antara punca kesesatan yang boleh menyebabkan seseorang dia terkeluar ataupun dia berada pada jalan yang menyimpang daripada jalan yang berada pada poin yang pertama tadi Hashimah letakkan di situ ialah bila orang itu memilih untuk menjadi orang yang fasik, sombong dan juga banyak melakukan kebohongan dalam kehidupan dia. Ya, Hajar Aisyah ni alhamdulillah syukran Ustazah perkongsian ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, amin. Terima kasih Hajar Aisyah. Kita juga ada Amy di situ. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih ada Siti Hajar. Terima kasih Ustazah. Okay, Azfar juga ada bersama dengan kita pada pagi ini. Okay, Azfar kata apa tadi? Sekejap so kita alhamdulillah jazakillahu khairan wa iyyak Azfar. Fitri macam lama sudah tak nampak ya. Fitri kat situ ada, alhamdulillah. Syukran, jazakillah khair Ustazah wa iyyak Fitri. Kak Som juga, alhamdulillah, insya-Allah. Selamat makan tengah hari, Kak Mas. Ya, selamat makan tengah hari ya, insya-Allah. Selamat makan tengah hari. Okey, baik itu saja saya. Terima kasihlah ada banyak ya di sini yang memberikan ucapan terima kasih tapi saya tak boleh nak baca semua. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan setiap apa yang saya kongsikan ia memberikan manfaat terutamanya untuk diri saya, untuk hati saya dan kita semua yang mendengar pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya Muslimah yang saya kasihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.